sebelum mula nak beritahu ada pembetulan. Bukan pembetulan lah, ralat pada tugasan. Hari Rabu lepas, saya dah bagi satu tugasan AMAT. Bahagian A, saya tulis itu bahagian A. Jawab semua. Nombor 1 sampai nombor 8. Sebenarnya, dia 6 soalan je. 1 sampai nombor 6. Fizik yang sampai nombor 8. Okay. Tapi tak ada siapa yang betul kan? Kamu yang langgar je ke apa? Ke set kamu ada 8 soalan? Bahagian A tu. Okay. And then yang dah buat tu tak apalah. Siapa yang dah buat sampai nombor 8 tu, maksudnya dia dah masuk bahagian B. Nombor 7 ke nombor 8. Bahagian B tu, okay, hari ni punya. Okay, hari ni punya saya ada lagi tau. Bahagian B dengan bahagian C. Saya nak habiskan ketua 2 AMAT tu hari ni. Sebab masa suntuk, tinggal minggu depan. Kalau saya buat sikit-sikit, takut tak cukup masa. Okay? So kena berkorbanlah sikit. Okay, bertahanlah, bukannya lama lagi. Dan pastikan disiplin lah buat kerja tu. Okay, dah lalas ni dah mulalah ada yang dah mula loose. Okay. Masa tahun lepas, bukan tahun lepas, 2 tahun lepas, saya dah bagi satu slide tu dekat bilik kuliah kalau kau ingat. Saya kata ada 4 rule dalam kelas saya. Ada 4 rules during my classes. Okay. Saya bacakan semula, buat lupa. Rule yang pertama, ini okay, ini rules untuk saya punya classroom. Okay, what to do ataupun what not to do. Pertama, saya kata don't be late. Okay, jangan lambat, be punctual. Tak kira lah waktu PDP ke tuition ke. Okay, kalau ada masalah, beritahu, inform. Rule nombor 1, don't be late. Okay. Rule nombor 2, masa saya present tu, don't skip homework ataupun assignment. Don't skip homework ataupun assignment. Jangan tinggal ataupun jangan tak buat kerja rumah ataupun tugasan. Itu rule nombor 2 tu. Okay. Antara isinya yang nombor 2 ni, never miss a deadline. Okay. Never miss a deadline. Organize your work. Complete task properly. Consult me if encounter any problem. Okay. Yang poin kedua ni, yang dah mula kamu buat. Okay. Saya ulang balik. Rule pertama, don't be late. Rule nombor 2, don't skip homework atau tugasan. Rule nombor 3, attend tuition class. Okay, hadir semasa tuition. Itu yang ketiga. Dan yang ketiga ni, untuk yang bersemuka dah tak buat dah. Okay, itu rule nombor 3, attend tuition classes. Itu dah tak buat dah secara bersemuka. Okay, itu yang ketiga tu. Yang hadir tuition tu yang ketiga. Okay. Yang keempat, always focus during lecture atau tutorial. Fokus dalam belajar. Okay. Prepare, enjoy yourself, don't be passenger. Okay. Fokus. Tu rule nombor 4. Dan fokus tu pula, okay, saya pecahkan kepada 5. Macam mana nak stay fokus? Pun saya dah present dah masa tahun lepas. Bukan tahun lepas, 2 tahun lepas. Ada 5 rule, ada 5 cara macam mana nak kekal fokus. Saya baca lagi sekali. Okay, how to stay focus. Yang pertama,
turn off the phone. Terutamanya dekat rumah. Okay, off. Bukan silent ya. Bukan silent, bukan sleep mode, bukannya aeroplane mode, bukannya meeting mode. Okay, tu rule number 1. Ini tu untuk fokus. Rule number 2, make to-do list. Ada checklist. Okay, apa kami priority hari tu. Rule number 3 untuk fokus, time yourself. Set masa. Penting set masa tu supaya kamu tak terlalu lama buat sesuatu perkara. Okay, sampaikan perkara lain tu diabaikan. Rule nombor 4, multitasking. Multitasking. Okay, boleh buat banyak perkara pada satu masa. Okay, banyak subjek kamu ambil kan. Multitasking lah sikit. Rule nombor 5, make a everyday timetable. Jadual harian. Okay, jadual belajar. Saya dah siap print untuk kamu. Kamu dah buat dah. Saya dah bagi balik dah. Follow lah. Okay, patah balik tadi. Okay, 4 rule during my class. Rule nombor 2, don't skip homework ataupun assignment. Okay, okay, tahun yang belum buat untuk fizik dengan MAT, tahun yang belum buat 2017, 2018 dengan 2019. Okay, 3 tahun tu belum tau. Kita baru masuk 2016. Tinggal minggu depan je. Jadi mulai minggu depan, setiap hari tu ada tugasan kerja minimum tu. Tapi saya perbanyakkan sikit. Tapi still satu subjek je, bukan dua-dua. Okay, dan untuk fizik kemungkinannya saya skip kertas 1. Hopefully kertas 2 tu boleh membantu lah kertas 1. Okay, so hari ni saya nak tumpukan untuk fizik kertas 3 sebenarnya. Sebabnya kertas 2 dengan kertas 1 tu mungkin tak sempat. Mungkin ada hari lain kita buat. Macam ni jugalah. Okay, ini new norm, norma baru belajar. Kalau ada buku koleksi tu, cuba kamu tengok mana-mana tahun yang kertas 3. Okay, sekarang bukan suruh buat tu. Ini macam teknik menjawab lah. Okay, dah ready belum untuk kertas 3? Okay, untuk kertas 3, walaupun kamu dah biasa buat, saya ulang semula untuk kertas 3. Kertas 3 dia ujian amali bertulis. Format dia, jenis instrumennya ialah ujian amali bertulis. Dia amali tapi bertulis. Kamu bukannya buat eksperimen sebenar. Okay, dan kamu ialah batch yang terakhir penutup kepada ujian amali bertulis. Okay, jenis item, jenis subjektif. Dia ada 2 bahagian. Bahagian A, struktur item, dengan bahagian B, open response. Bahagian B tu sebenarnya item terbuka. Okay, respon terbuka. Maksudnya dia tak ada skema yang objektif terus. Kemungkinannya ada beberapa set skema untuk bahagian B, kertas 3. Okay,
Asalkan menjurus kepada objektif eksperimen, diterima. Okay. Untuk bahagian A, struktur item. Bahagian A ada 2 soalan, nombor 1 dengan nombor 2. Okey, untuk bahagian A ada 2 soalan. Saya ulang balik, ada 2 soalan, nombor 1 dengan nombor 2. Ini kamu refer soalan tau. Kamu refer soalan kertas 3 fizik, mana-mana set lah. Okey, saya bukan nak bincang soalan tu, bukan nak suruh kamu buat. Tengok dia punya format. Okey, bahagian A ada 2 soalan, jawab semua. Jawab semua. Di mana soalan nombor 1 tu, okay, dia uji kamu, okay, dia uji kamu cara guna instrumen. Macam mana kamu nak guna instrumen pengukuran fizik. Kalau perhatikan nombor 1 tu, instrumen yang dia bagi ialah alat pengukuran. Dia nak uji kamu pandai, tahu tak guna alat pengukuran. Apa itu alat pengukuran? Banyaklah bendanya. Jam randik, pembaris meter, ammeter, voltmeter. Okay. Cuma saya risau 3 alat pengukuran ni. Kamu kalau ada masa sebelum exam, cuba cari soalan yang ada 3 benda ni, alat pengukuran ni. Saya takut kamu tak dibaca. Pertama ialah angkut vernier. Okay, angkut vernier. Kamu kena tahu kelas berapa dia punya kejituan dia. Skala terkecil dia berapa. Pertama angkut vernier, kedua ialah tolok skru micrometer. Pun sama. Okey. Tolok skru. Dan yang ketiga neraca 3 alur. Neraca 3 alur ni yang dia neraca yang ada 3 laras tu. Kamu yang pandai rendah tu. Kalau kamu tak baca, jadual kamu, graf kamu semua salah. Itu dah membawa 16 markah kelas nombor 1. Ada satu lagi. Tambah satu lagi. Jangka sudut. Okey? Jangka sudut. Macam mana nak baca jangka sudut? Protractor kan? Nak ambil daripada mana? Kosong tu. Clockwise ke anti-clockwise? Ada soalan yang guna. Kita pernah buat. Okey, ada 1-2 soalan. Nombor 1 tu 16 markah. Sampai graf tu, sampai dia punya hubungan. Okey. Okay, nombor 1 juga disuruh kamu nyatakan pembeli ubah. Okay. Yang dimanipulasi tu yang kamu kawal lah. Yang bergerak balas, yang kamu ukur apa benda. Dan yang dimalarkan. Dimalarkan kalau ada beberapa bagi 1 je lah. Cuma yang dimalarkan tu, ada beberapa jawapan yang di reject. Yang dimalarkan, pembeli ubah yang dimalarkan. Antaranya ialah jenis dia tak boleh terima. Ataupun kamu bagi warna pun tak boleh. Dia mestilah kuantiti yang boleh diukur. Jadi malarkan tu. Okay. Nombor 1, kertas 3 bahagian A nombor 1. Okay, graf pun sama. Graf pun saya terang kat sini. That's why saya kata kertas 2 bukan hari lain. Kertas 2 lagi banyak. Okay. Ini saya cakap ni kamu ada ni ke? Ada note ke sikit? Ke main lenggong je? Ke tidur ke? Okay. Okay, ada note. Bukanlah nak salin semua apa yang aku cakap ni kan. Okay. Wartawan pun tak macam tu. Cuma apa yang key, kan, apa yang keyword saya cakap, key komponen dia apa. Masih lagi nombor 1. Lama nombor 1. Okay. Nombor 1 tu, lepas kamu baca, kamu letak jawapan pengukuran tu, kamu kena buat jadual. Okay. Kamu kena buat jadual dalam kertas soalan. Ingat ni bahagian A tu, jawab dalam kertas soalan. Okay. Pastikan ada simbol dengan unit yang betul.
Jangan pandang rendah lah. Jangan kamu ingat, alah, tak ada unit pun diterima. Kita mana tahu. Bagi jawapan yang terbaik. Senang cerita. Bagi jawapan yang terbaik. Diterima ke tak terima ke unit tu bukan masalah kamu. Kamu punya peranan bagi jawapan yang terbaik. Terima ke tak terima itu pemeriksa punya masalah. Okay? Faham yang tu. And then untuk graf, pakai pensel lah untuk lukis tu. Kita graf diberi dalam exam. Okay? Skala tu mesti seragam. Okay? Skala mesti seragam. Dan skala tu kalau boleh elakkan nombor 3. Kelak bukannya tak boleh ganjil. Ganjil boleh, cuma ganjil tu kalau 5 boleh. Kan skala X dengan Y, kamu nak tulis 0, 5, 10. Okey, 5, 10, 15 itu tak ada masalah. Elakkan skala 3. 3, 6, 9 tu cuba buat lah. Okey. Biasanya genap 2, 4, 6, 4, 8, 12, 10, 20, 30. Okey. 0, 3, 6, 9 tu avoid lah, avoid. Kemungkinan ada penalti. Okey. Cuba dulu guna label lain, guna apa ni, skala yang lain dulu. Okey. Terus skala. Dan dia punya paksi Y tu paling minimum 5 kotak. Itu minimum tau. Paling kecil 5 kali dengan 4. So yang ni 5 kotak, 5 maksudnya 10 cm lah. 5 kali dengan 5 kali dengan 4 kotak. Itu minimum. Jangan kecil sangat. Dia besar tak ada masalah. Jangan kecil. And then paksi tu label ada markah tau. Saya tak boleh nak cerita kat sini detail pemarkahan tu macam mana. Label ada markah, unit ada markah, simbol ada markah. Okay? Line of best fit ada markah. Apa itu line of best fit? Garis penyesuaian terbaik. Dia kalau ada 5 poin, dia mesti at least 3 tu kena. Dia tak sebenarnya kena semua. Untuk jawab kertas 1 bahagian A, kertas 3 bahagian A nombor 1 tu, jangan expect kena semua. Okay? Kenapa Najih Haleh tu tak ada line? Okay, jangan expect kena semua. Bila kamu draw graph tu, at least 3 tu kena. Okay? Kalau tak kena juga 3 tu, kamu ambil lah yang paling center sekali. Itu yang dipanggil line of best fit. Kamu ada belajar dalam modern, garis penyesuaian terbaik. Okay? Lepas tu dia suruh nyatakan jenis hubungan. Lepas kamu lukis graf tu, nyatakan hubungan antara Y dengan X. Saya dah ajar dah. Sebut Y dulu. Okay, and then X. Kalau kena kosong, berkadar terus atau berkadar linear. Tak lalu kosong tapi naik bukit, tambah seragam. Kalau turun bukit, berkurang seragam. Tapi apa yang berkurangnya? Y dulu sebut, baru X. Okay. Okay, itu nombor 1. Habis nombor 1 ni. Okay. Instrument, pembeli ubah, baca dia punya tu, bacaan dia, table, jadual, hubungan. Itu nombor 1. 16 markah. Ada yang tanya tak sebelum saya masuk nombor 2? Okay. Ada yang tanya? Respon sekejap. Tak ada. Okay. Nombor 2. Okay, nombor 1 tu tutup. Nombor 2. Okay, sebelum saya masuk ke nombor 2, katakanlah kamu memang tak erti baca langsung binatang tu. Apa bendanya tu kamu tak erti baca. Kan? Tiba yang keluar tolak skru micrometer. Saya dah pesan dah banyak kali. Berbuih mulut dah. Tak study juga. Tiba-tiba memang keluar tolak skru. Kamu tak erti baca. Jangan tinggal terus. Kamu baca je. Bacaan tu masuk dalam table. Buat graf. Ada kerima kat situ. Okay? Tapi memang jangan expect lah tinggi markahnya. Kan? Daripada 16 tu mungkin dapat 3 atau 4 daripada tak ada langsung. Okay?
Tu sebab saya kata kamu jangan pandang rendah kertas 3 tu, walaupun senang nak skor. Okey, nombor 2 pula. Okey, nombor 1 tadi cadangan masanya 40 minit. Tu cadangan masa tu nombor 1 tadi. 40 minit tu lama. Kan, siapa dah cekap tu kejap dia boleh buat dah. Sejarahnya kertas 3 ni ramai dah siap awal. Setengah jam dah siap lah. Tapi saya tak bagi keluar awal. Saya bagi tahu dekat ketua pengawas tu, jangan bagi budak saya keluar awal. Okay, ulanglah balik kan. Cek jawapan ke. Kalau dah puas hati, sampai 5-6 kali cek dah puas hati, nak tidur-tidur lah. Tapi jangan tidur dulu. Okay. Sejarahnya kertas 3 memang tak ada masalah daripada masa tu. Masa tu terlebih-lebih. Okay. Jangan best kamu pula pecah rekod pula kan. Sebelum ni sampai masa tu lebih-lebih, best kamu pula tak cukup masa. Okay. Okay, untuk kertas 2, untuk yang nombor 2 pula, cadangan masanya 30 minit, setengah jam. Nombor 2 ni wajib jawab di atas kertas soalan. Okay. Nombor 2 ni graf dah bagi. Nombor 2 graf dah bagi. Kamu cuma buat analisis graf. Kamu dah boleh dapat gambaran dah kan. Mesti dia suruh cari kecerunan lah, pengiraan lah, hubungan lah. Mula-mula tanya hubungan, betul cari pengiraan lah, apa benda. Okay. Kecerunan mesti kena cari. Mesti. Lepas cari kecerunan kan, kalau pasal lepas cari kecerunan dia, lepas soalan yang seterusnya tu, anak dia mesti dia suruh kira sesuatu. Dan biasanya diguna balik nilai kecerunan. Okay. Dan kecerunan tu tahulah, kalau naik bukit kecerunan kamu tu positif. Kalau kamu turun bukit, kecerunan tu negatif. Okay. Cuma nak manipulate persamaan tu. Kalau perasan, lepas cari kecerunan ada satu, lepas tu soalan pengiraan kan, dia bagi satu persamaan yang agak rumit. Tapi tak ada susah pun. Sebenarnya dia suruh kamu apply balik je soalan sebelum tu. Saya nak terangkan pun secara detail itu, kamu faham sendirilah. Tapi dah biasa buat tu kan, dapat balik dia punya sebutan Y per X tu. Okay. Y bagi X tu kecerunan lah. Jangan dua berdua sangat. Tengoklah graf tu apa lawan apa. Kalau V lawan I, V bagi I lah, itulah kecerunan. Kamu tahu dah, kalau V bagi I, itu ialah rintangan. Okay. Sama macam jarak dengan masa kan, jarak dengan masa. Kalau jarak bagi masa, dapatlah hal lagi. Unit tu pastikan ada kecerunan tu. Kamu jangan fikirlah terima ke tak terima, kamu bagi je lah. Bukan susah pun unit kecerunan tu. Kamu tengok unit pasti Y, betul, unit pasti X tu kamu ada negatif 1, itu je. Ataupun buat per untuk unit tu, bukan simbol dia, unit dia. Okay. And then langkah pengiraan tu tunjuk. Langkah pengiraan tunjuk. Lepas tu biasanya lepas tu dia akan tanya hubungan, lepas tu langkah berjaga-jaga. Langkah berjaga-jaga, jawapan universalnya tahulah yang tu Sebenarnya tak semua kes boleh guna yang tu, jawapan tu kan. Apa jawapan yang universal tu? Kedudukan mata hendaklah berserenjang dengan skala bacaan untuk mengelakkan ralat paralax. Itu jawapan yang universal. Tapi kalau kamu dah tak boleh sangat dah kan, bagi je lah tu. Okay. Kalau macam soalan eksperimen tu elektrik kan, litar sesidi selari kan, sebenarnya bakal bagi yang langkah berjaga, pastikan sambungan ketat, tu boleh terima juga. Okay. Cumanya saya kata tadi lah, untuk jawapan yang universal, gunalah kedudukan mata hendaklah berserenjang dengan skala bacaan untuk mengelakkan ralat paralax. Itu jawapan yang universal. Okay. Kalau dia suruh bagi 2, nyatakan 2 langkah berjaga-jaga. Satu lagi kamu buatlah, ulangi eksperimen untuk mendapatkan bacaan purata. Okay. Ulangi eksperimen untuk mendapatkan bacaan purata. Ulangi eksperimen ni bukan yang pilihan yang pertama tau, itu yang kedua. Yang pertama tadi yang tu, kedudukan mata. Okay.
untuk kertas 3, ramai calon sangkut nombor 2. Okey. Siapa nak skor fizik kertas 3 nombor 2 tu, itu yang beza je. Utamanya soalan penyeraan tu, antara budak yang excellent, sederhana dengan lemah. Tengok nombor 2 je sebenarnya. Okey. Nombor 2 tu yang membezakan markah antara kamu. Nombor 2. Okey. Markahnya 12. Nombor 2 markahnya 12. Okey, untuk bahagian A, 2 soalan tadi, dalam exam sebenar nanti masa SPM, kecuali graf lah, kecuali graf, yang lain tu guna pen, better pen biru, bagi nampak lain sikit daripada soalan punya ni, tulisan tu. Okay, tak confident, buatlah pada kertas lain dulu. Selamat guna pen. Kalau kamu silap, jangan buang masa nak guna liquid paper. Nak tunggu dia kering lagi. Kamu jangan buang masa. Potong je. Potong sekali. Tulis semula. Okay. Okay, nombor 2. Nombor 2 ada soalan tak? Nombor 2. Ada apa nak tanya? Dah setengah jam dah ni. Tak sedar dah setengah jam. Okey, kecerunan. Nak ambil berapa kotak lah. Okey. Kecerunan tu 4x3. Okey. Save-nya 4x3. 4 kotak kali 3 kotak. Kamu kan dah buat segitiga tu kan? Okey, terima kasih yang tanya tadi. Saya terlupa pasal yang kecerunan tu. Gradient, tunjukkan dekat kertas graf kamu buat triangle tu. Tekan sikit. Kalau boleh label lah apa benda nilai kamu ambil. Dan size dia tadi saya kata minimum 4x3. Tadi graf 5x4. Kan? Graf minimum 5x4. Untuk kecerunan 4x3. Kan dia kurang sikit daripada yang sebenar. Betul lah tu. Okay? Ada markah tau. Segitiga tu ada markah. Okey. 1. Tunjukkan triangle tu. Dipanggil extrapolate. Teringat lagi satu perkara. Perasan tak kertas 2, ada soalan yang kamu tengok kan, kertas 2 pula, nombor 2 kertas 3 ni, ada soalan yang kamu tengok, dia punya garisan dia kan ada bagi graf kan, nombor 2 kan. Dia punya line tu macam tak habis. Tugas kamu ambil pensil dengan pembaris, habiskan dia sampai potong paksi Y. Itu ada markah 1. Istilahnya ialah extrapolate. Kamu jangan tergantung macam tu, sebab saya mengajar kamu 2 tahun, ada yang biar tergantung. Saya pelik, macam mana kamu dapat kecerunan? Okay? Macam mana kamu baca bentasan Y? Kan, kamu tak habiskan. Okay? Ni, paksi yang menegak ni, vertikal ni, dia kadang-kadang tergantung. Habiskan sepatutnya. Okay? Okay, faham? Ada soalan lain selain daripada yang kotak triangle tadi? Kalau tak ada, nak masuk bahagian B. So, jumlah markah bahagian A 38. 16 campur dengan 12, 38. Terik. Okey, ya, bahagian A, kertas 3 bahagian A, 2 soalan jawab semua, jawab di atas kertas soalan, selesai. Okey, tengok bahagian B. Bahagian B, carangan untuk menjawabnya 30 minit. Okey, 30 minit. Bahagian B ada 2 soalan, nombor 3 dengan nombor 4. Biasanya nombor 3 tu tingkatan 4, nombor 4 tingkatan 5. Biasanya lah. Jawab 1. Kelas saya nasihatkan kamu, jangan mengada-ngada jawab dua. Jangan ikutlah. Saya pernah cerita kan, saya pernah marking.
Okay, sekolah-sekolah yang jawab semua. Dia jawab semua. Kamu kena fikirlah. Okay, memang dia jawab semua. Jawab all English. Dan dua-duanya markah penuh. Okay. Tapi untuk kamu nak bagi selamat, jangan nak buang masa. Pilih satu. Biasanya kamu tak suka nombor 4. Baca dulu soalannya, tengok. Sebab tahun lepas Amin Bidun, dia jawab nombor 4. Itu pilihan yang bijak. Okay. Sebab Syazwan B+, dia jawab nombor 3. Saya rasa beza Amin dengan Syazwan last year pada nombor 4 dengan nombor 3. Kritikal tau. Nombor 3 tu, saya ingat lagi soalannya. Kalau kamu tengok soalan tahun 2019 punya fizik, siapa yang ada sekarang ni, cuba kamu tengok. Yang gambar dia terbang pokok, betul ke? Cuba tengok. Siapa ada yang kertas koleksi sebenar tahun 2019? Nombor 3 betul ke gambar yang terbang pokok? Jawab ya? Kan? Sebenarnya saya pun tak sure apa dua kuantiti fizik. Bahagian B, dia mesti akan mengaitkan dua kuantiti. Sebenarnya tak sure. Kalau kamu tak tengok skema jawapan, apa benda dua tu? Daya ke? Daya ke? Hal laju ke? Siapa yang ada tadi, cuba tengok skemanya. Sebenarnya apa bendanya? Apa dua kuantiti fizik tu? Apa dengan apa? Tengok skema jawapannya sebenarnya apa? Daya ke? Bagi tahu jawapannya. Daya betul kan? Okey. Tekanan dengan daya. Rupa-rupanya. Saya ingatkan hal itu. Kalau saya tak tengok skema jawapan, kalau tadi tak beritahu jawapan, saya ingatkan hal itu. Rupanya daya dengan tekanan. Tekanan rupanya. Itu sebab saya kata kelas, kamu jangan roll out nombor 4. Tadi Wahidah ke yang tengok jawapan tadi? Dia punya eksperimen ni gambar apa? Pembarat berslot dengan plastisin. Rupanya eksperimennya senang je. Pembarat berslot dengan plastisin. Maksudnya kedalaman plastisin tu dianggap tekanan dia ubah pembarat lah kan? Okey. Itu nombor 3. Tu saya terkelas. Kalau siapa yang anggap hal laju macam saya akan buat eksperimen apa tu? Troli. Troli, betul troli yang nak tambahkan dia punya daya, tambah troli atas dia. Ataupun tinggikan landasan. Nampak tak? Kalau kamu salah faham dia punya dua kuantiti fizik tu, Najah ni berapa kali left lah ni? Tak ada lain ke rumah kau? Okay. Tak apa, saya rekod ni kan. Siapa yang termiss tu, kau dengar balik. Kalau saya jawab yang hal laju tadi, saya anggap ketikan troli tu yang ubah. Dasar salah. Padahalnya pemberat dengan plastisin. Kau tengok nombor 4 pula. Okay, siapa yang ada soalan tu tengok nombor 4. Okay, cuba tengok apa dua kuantiti fizik tu yang terlibat. Nombor 4 last year. Bukan last year. 2 last year. Last year kamu lah. Yang Amin jawab nombor 4 tu. Rintangan dengan panjang. Rintangan dengan panjang dawai konstan. Wayar. Kan? Mudah. Senang. Gambarnya pun dah tahu dah. Ada bateri, ada emitter, whatever, ada perintang. Lepas tu ada dawai tu yang lukislah bengkok sikit. Kamu ubah panjang dawai itulah kayaknya. Kamu ubah yang ubah yang dimanipulasi panjang dawai. Okey. Yang kamu baca tu rintangan. Rintangan ke apa? Tu jawapan dia. Kau tengok dekat jadual tu jawapan. Nombor 4. Yang bergerak balas apa dia? Rintangan ke arus? Rintangan kan? Gambarnya mudah. Dan Amin jawab nombor 4.
Okay, so nampak dah kelas. Kamu tengok, baca dulu dua soalan. Mana yang kamu rasa markahnya lebih daripada satu lagi? Katakanlah kamu tengok nombor 3. Aku agak-agak aku jawab ni mungkin dapat. Dia 12 markah kan? Aku dapat 8 kot. Agak-agak dapat 8. Tengok nombor 4 pula. Aku kira dapat 6 kot. So better pilih nombor 3 lah. Okay. Okay, saya bagi tips. Susunan radas tu buat kemudian. Walau macam mana susah sekali pun gambar, markahnya pun satu. Jadi kamu skip yang tu, kamu buat yang lain dulu. Cara menganalisis. Cara menjadualkan dulu. Cara menjadualkan, cara menganalisis. Ada masa lain, memang ada masa pun, petang 3 kan. Baru buat gambar. Okay. Labelkan, gambar tu labelkan. Kertas 3, markahnya 40 je. Tapi inilah kertas yang bantu lulus. Okay, kamu best terakhir. Pastikan kekal lah 100% lulus tu, fizik tu. Okay. Okay, kertas 3 tadi untuk yang bahagian B ya. Dia macam eksperimen amali sebenar lah. Okay, cuba bertulis. Ada inference, ada hipotesis, dan cara jawabnya pun saya dah ajar dah. Okay. Nombor 3 tu, bahagian B nombor 3 ke nombor 4, biasanya gambar rajah tu yang mengiringi soalan tu berdasarkan situasi harian. Tu yang kamu tengok gambar terbang pokok lah, gambar orang naik basikal, gambar orang berenang, gambar orang menyelam, tiba-tiba buih yang keluar daripada oksigen tu makin lama makin besar. Bila sampai ke permukaan, buih tu, gelembung buih tu makin besar. Semua gambar rajah menunjukkan situasi harian. Daripada gambar tu lah kamu tahu kuantiti fizik apa yang terlibat. Dia mesti ada 2 kuantiti yang kena, yang berkait. Okay? Benda tu lah yang kamu tahu. Kalau kamu salah situ, sampai habis dia akan melirik. Okay? Tapi jangan risau, dia akan ada kerimak dia. Jangan disebabkan kamu tak sure 2 kuantiti tu tak jawab langsung. Jawab je lah. Okay? Dia penalti pun 1-2 markah je. Okay? Jangan risau. Markah 12 jangan risau. Okay? Itu saya kata tadi, bahagian B open respon tu, respon terbuka. Okay? So soalannya tanya inference, hipotesis. Saya dah ajar cara dia. Okay? Inference tu apa bezanya? Inference tu dia ada kaitan dengan gambar. Jawapan kamu menjurus kepada gambar rajah diberi. Inference. Apa yang saya ajar, ayat dipengaruhi ke mempengaruhi kan? Saya ajar kamu kan? Dipengaruhi oleh atau mempengaruhi. Apa dia? Depan belakang tu dia kena betul depan belakang tu. Apa maksud depan belakang tu? Dia ada cause and effect. Okay? Sama dengan hipotesis pun sama. Hipotesis saya ajar macam mana? Semakin kan? Betul ke? Inference dipengaruhi oleh betul. Kalau inference dipengaruhi oleh atau mempengaruhi. Kalau hipotesis semakin ni. Jadi kedudukan tu kena betul. Cause effect. Kau boleh ubah tau. Dan terbalik pula. Okay? And then tujuan eksperimen tu biasalah. Prosedur tu. Okay? Apa yang kena ada ialah macam mana kamu kawal kamu boleh ubah di manipulasi. Macam mana kamu kawal dia. Okay? Lepas tu kaedah menentukan ataupun mengukur pembeli ubah gerak balas. Macam mana kamu ukur. And then ulangi langkah. Last kali biasanya ayat tu ulangi eksperimen dengan menggunakan apa-apa kan. Itu ulangi lah. Okay? Lepas tu cara menjadualkan data 2 kolom biasanya. Okay. Kolom pertama tu yang dimanipulasi biasanya kamu isi lah. Kenapa kamu kena isi yang dimanipulasi kolom pertama? Sebab dekat prosedur kamu dah declare dekat prosedur. Kamu katakan kan gunakan panjang
L sama dengan 20 cm kan, 40 cm, 60 cm, kamu dah declare kat situ. Jadi kamu kena dekat cara menjadualkan tu, kamu kena isi bahagian kolom yang pertama belah kiri. Kolom yang kedua tu, yang gerak balas tu tak payah isi lah, kosongkan. Tapi label tu kena ada simbol dengan unit dia. Okey. Last sekali cara menganalisis paksi tu, Y dengan X, labelkan betul. Okey. Saya skip tadi. Sepatutnya lepas tujuan eksperimen pembeli ubah ada 3 tau. Kau nyatakan semua. Okey. Dimanipulasi, bergerak balas, dimalarkan. Dimalarkan tadi macam soalan nombor 1 tadi, saya kata dimalarkan tu elakkan jawapan jenis dengan warna. Dia nak kuantiti fizik yang boleh diukur. Lepas pembeli ubah, senarai radas bahan. Okey, senarai radas dan bahan. Apa beza radas dengan bahan? Ada beza dia tau. Radas tu, kalaulah alat tu yang kamu boleh guna semula, kan? Kamu tengok macam tabung uji, termometer, penundur Bunsen, kamu kan lepas guna eksperimen tu, lepas buat eksperimen selesai, kamu akan guna semula, simpan balik. Tu radas. Bahan, macam bahan yang kamu tak guna semula, macam contohnya air, minyak, kan? Air sengki tu, takkan kamu guna balik air tu. Okey. Pita detik dah guna, kamu dah buang dah rasanya bahan tu. Itu bahan. Okey. Itu beza radas dan bahan. Tapi untuk jawapan kertas 3 ni, bahagian B sekalikan aja. Senarai radas dan bahan. Okey. 4 susunan radas. Susunan radas bahan gambar tadi lah. Gambar tadi yang kamu kena labelkan. Itu baru prosedur, cara menjadualkan, cara menganalisis. Dapat 12 markah. Pastikan kamu dapat minimum markah kertas 3 30 kelas. Nak selesa 30/40. Kalau nak hilang markah 10 je. Okey. Itu pun dah banyak dah. Saya makin dulu bersepah full mark. Jawab semua tu. Bukan dia pilih pun bagi ambil. Full mark bersepah. Jawab English waktu tu semua. Okey, untuk kamu pastikan paling rendah 30. Baru selesa untuk dapatkan kredit. Saya cakap kredit tau, bukan lulus tau. Kredit tu maksudnya sekurang-kurangnya C lah. Nak lulus E, lulus weh. Kalau MAT dapat E, memang harus seronok lah kan. Tapi kalau fizik dapat E, dah jadi tak best lah pula. Dia bergantung pada subjek. Okay. Kalau E and Math, Alhamdulillah, kan lepas kurang-kurangnya, lulus. Tapi kalau fizik E, aduh. Okay. At least C lah, kredit, kepujian. Itu sebab dah 45 minit. Itu sebab saya kata saya tak boleh nak teruskan kertas 2. Kertas 2 paling panjang. Itu yang bahagian kualiti. Siapa nak skor A, kertas 2 kena kuasai paper 2. Okay. Hari lain saya nak bincang kertas 2 dengan kertas 1. Belum lagi MAT lagi. MAT ni tak ada lagi nak cerita ni. Saya akan buat hari lain. Kalau tak siang pun malam. Inilah antara kelebihannya norma baru ni. Tak payah kita nak tunggu kat sekolah pun. Bila masa di mana jua anda berada tu boleh. Okey? Kena ambil sudut yang positif. Okey, keluarkan yang negatif dulu. Pasal COVID ni ambil yang positif. Positifnya new norm, kan, guna teknologi. Ini buat betul guna teknologi. Okey? Masa tu, tempat tu dah bukan jadi satu masalah dah. Kan, masa dengan tempat tu bukan lagi satu masalah. Kalau bersemuka kan, kena ada masa yang betul, hari yang betul, tempat yang betul kalau bersemuka. Tapi kita buat macam ni nampak, anytime. Okay, tak payah saya nak pergi sekolah, tak payah kamu nak pergi sekolah. Okay, dalam rumah, dalam bilik saya ini. Dalam bilik saya tapi still saya pakai cap,
dengan mask. Okey. Hari lain untuk kertas 2, kertas 1 dengan MAT saya beritahu. Kalau malam pun kamu kena prepare lah. Kalau malam, bukan saya wajibkan kamu onkan kamera pun, kan? Mungkin bagi lelaki mungkin tak ada masalah, bagi perempuan mungkin problem kan di situ kan. Okay? Saya faham yang tu, tapi kena jujur lah. Jangan kamu on je ni, masuk je meeting, tiba-tiba tinggalnya pernah bilik dia keluar tengok TV kan. Ataupun dia ada 2 handphone, satu handphone dia onnya ni, satu handphone lagi main game. Dah lah sudahnya aku cakap seorang-seorang rupanya. Okay? Tu yang menuntut kejujuran daripada kamu. Okay? Okay, saya nak tutup dah ni sebenarnya. Apa lagi saya tinggal? Okay, kerja untuk hari ni yang lupa saya submit. Admit tu saya suruh habiskan bahagian B dengan C. Bahagian C tu linear programming je lah dengan no index. Bahagian B yang 5 tak payah pilih lah, jawab lah semua. Siapa yang dah hantar nombor 7 dengan nombor 8? Kan tadi saya beritahu awal-awal, sepatutnya bahagian A 1 dengan 6 je. Tiba-tiba dia, saya tulis 1 dengan 8. Siapa yang dah terbuat sampai nombor 8, dia dah hantar itu, kamu sambung nombor 9 lah. Siapa yang belum, kena 7, 8, 9, 10, 11. Okay? Kamu kena hantar ini sebab esok dah fizik. Okay? Kalau tak habiskan juga sampai bahagian B tu, B dengan C, MAT tu, tak cukup masa lah. Tak cukup masa. Fizik pun sama. Fizik sampai saya skip petas 1. Bayangkanlah sampai saya skip petas 1, bagi laluan daripada petas 2 dengan petas 3. Sebabnya harinya tinggal berapa hari je, tak sampai seminggu. Okay? Jadi kamu kena respon, kena disiplin. Jangan langgar rule nombor 2. Tu rule nombor 2 Okay? Rule nombor 2. Okay? Ni mungkin saya tunjuk ni topik target. Fizik tak ada, saya tak suka dia target. Fizik semua masuk. Okay? Kamu buat sebanyak mana mungkin soalan. Okay? Drill berbanyak. Sebabnya ni bukan sejarah kan, bukan sejarah, bukan pendidikan Islam, tak ada target pun, ni semua ada. Okay? Mungkin kalau saya tunjuk ni kita balik desainnya, tapi nak bagi tahu kamu ada 4 role untuk kelas saya. Pertama, kenapa terbalik? Ni mirror effect tau. Kamu dah cahaya kan. Okay? Ciri image. Pertama, don't be late. Pertama, don't be late. Kedua, don't skip homework assignment. Ni nombor 2. Rule nombor 2 kamu dah langgar dah. Rule nombor 3, attend tuition class. Nampak? Tuition tu rule nombor 3. Ini nombor 2. Dia tengok hierarki lah. Ni nombor 1, don't be late. Ni yang utama. Kedua, dah memang ikut dia punya hierarki lah. Kamu dah langgar rule nombor 2. Lagi teruk kesalahannya daripada kamu langgar rule nombor 3 dengan kamu langgar rule nombor 4. Ni rule nombor 4. Always focus during class. Okay? Okay, ada apa tanya? Sebelum saya tutup. Tak ada. Tak ada okay. Tak ada. Okay, tu je lah. Thank you sebab join. Okay. Then kita akan sambung nanti. Saya beritahu lah, kalau malam, in case kalau hari lain, kalau saya terpaksa buat malam, kalau terpaksa lah, kamu okey ke tak okey? Boleh je.
Okey. Tapi tak boleh lama lah kan. Saya faham lah yang tu. Kalau saya benda lain lagi. Itu sebab saya buat by iPad. Okey. Saya tak buat sekaligus. Kalau sekali harum mungkin lama. Okey, kata ada apa-apa itu sajalah. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.